بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal sekali bersyukurlah kita kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita semua ni. Allah Taala telah lanjutkan umur kita daripada tahun 1441 Hijrah menuju kepada tahun 1442 Hijrah. Kerana ada setengah-setengah orang itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam celah-celah tu. Tapi kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi di atas dunia. Maka hak atas kita ni kena bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Taala telah panjangkan umur kita. Hadirin hadir rahimakumullah. Seseorang manusia akan jadi orang yang mulia atau orang yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dia akan jadi seorang yang sejahat-jahat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengikut umur yang dia guna ya Allah Taala beri ke dia. Sekiranya seorang itu dapat guna umur yang Allah Taala beri ke dia, dia guna tepat diridai oleh Allah, atau guna dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi seorang sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalaulah seorang itu guna umur yang Allah Taala beri ke dia, dia hidup di atas dunia untuk deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi sejahat-jahat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Maksudnya sebaik-baik manusia, semolek-molek, secomel-comel manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, ialah orang yang panjang umurnya dan eloklah amalannya. Wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia, man tala umruhu, ialah orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluh, jahatlah amalannya. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang umur panjang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan nanti sampai 1000 tahun, beratus-ratus tahun dah. Kerana Rasulullah telah kata a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 70. Dengan maknanya saudara dirahmati oleh Allah, siapa menekat umur 60 70 dikira kata
dia ni orang umur panjang. Sebab tu pada malam ni kita pakat ubahlah atau kita pakat betul lah niat kita, bahawa sesaki baki umur kita ada sikit sebanyak lagi ni, kita pakat nak usaha macam mana supaya kita dapat baiki atau kita dapat islahkan amal kita. Kerana orang yang sanggup baiki atau sanggup islah, maka orang ni Allah Ta'ala telah janji dalam Al-Quranul Karim tidak akan takut dia tiada kebimbangan, duka cita tak ada. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa-siapa beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aslaha, dan dia telah islah, dia telah baiki, maka orang ni Allah Ta'ala telah ayat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka itu dan tidak ada duka cita. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tu kita masih berada dalam tahun hijrah Islam. Kalau kira mari, kalau bahasa Siaga orang panggil wan pimai. Banyak budak-budak kita wan ni ingat belaka. Wan pimai. Kadang-kadang orang muda-muda wan loi katung ingat lagi, wan songkran ingat lagi. Tapi kita orang beriman, satu hari lagi kita kena ingat tambah sikit, orang panggil wan tai. Nah, hari mati kita tu kena ingat juga. Bila kita akan mati, dah kena ingat kata satu hari kita akan mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebagai mukadimah kita malam ni. Kerana ambo ni tak payah royak dah. Kerana acak terik dah mari di kawasan Cua ni. Duk kecek pagi-pagi Khamis, banyak ke orang Cua ni kenal dah. Patut ambo pun nak rekas cakap pe kerana malam ni dia ramai. Siapa 4 orang ni. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita orang Islam, kita orang beriman dengan Allah, satu nasib baik besar daripada Allah yang atas lahir kita. Kerana orang Muslim ni, sekiranya umur dia dilanja oleh Allah, orang panggil umur molek, umur panjang, khotomi. Orang umur kau banyak, ya khotomi dalam Islam. Kerana Nabi SAW ada bersabda, Al-Abdul Muslim, hamba Allah Ta'ala yang Muslim, Iza balagha umruhu 40 sanah, apabila cukup umurnya 40 tahun, khafafallahu hisabahu. Nabi SAW teraya, hamba yang Muslim apabila cukup umur dia 40, maka malam ni yang tengok di kalangan buat kita semua ni banyak dah meningkat pada 40. Maka sekiranya dia kembali pada Allah, Allah Ta'ala beri bisik ke dia, orang umur 40 ni khafafallahu hisabahu, nasya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ringankan hisabnya di akhirat. Hisab dia mudah-mudah. Sedangkan Nabi SAW ada bersabda dalam maksud hadis, siapa saja pergi di akhirat dan kalau sekiranya dia dihisap oleh Allah, Allah Ta'ala hisap sungguh, tanya sungguh dia, halaka benasalah orang ni. Kerana dia Allah Ta'ala pesak tanya sungguh ambil pada awal daripada akhir balik hingga dia kembali pada Allah. Dan apabila Allah Ta'ala hisap sungguh dia, halaka benasa. Tapi saudara dirahmati oleh Allah, untuk fisik, ada fisik untuk orang Muslim yang jaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mati dalam keadaan Islam semasa dia umur 40, Nabi SAW telah raya, khafafallahu hisabahu, Allah Ta'ala akan ringankan hisab dia. Wa iza balagha umruhu 60 sanah, dan apabila cukup umur dia 60, umur 40 tak mati lagi dia, cukup umur dia 60, maka orang ni razaqallahu al-inaba ilaihi, nah saya Allah Ta'ala wi pada orang ni untuk inabah
kepada Allah. Inabah yakni klik kepada Allah. Ulama telah tafsir al-inabah gapo? Yarji'u, kembali ia min ghaflah ila zikrillah. Kembali ia daripada lupa pada Allah. Dulu dia lalai, tak ingat pada Allah, tak jaga perintah Allah Ta'ala, banyak maksiat sikit-sikit pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, guna umur Allah Ta'ala untuk deraka pada Allah. Tapi manakala dia jaga agama sikit, jaga semaya, jaga puasa, jaga zakat sebagai rukun Islam, sehingga digelarkan dia benar-benar Muslim, maka orang ni apabila cukup umur 60, nasaya Allah Ta'ala ke dia terkembali pada Allah, dengan bahawa Allah Ta'ala beri dia dapat taubat. Sampai itu amat nak seru kepada saudara dan juga sedari yang mana umur kita telah meningkat pada 60, cubalah kita kembali pada Allah. Kalau kita tak kembali lagi pada Allah, bila lagi kita nak klik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana umur 60 tak saya klik lagi pada Allah, tak saya bertaubat lagi daripada dosa kita, tak saya lagi mengingati Allah, tak saya lagi sujud pada Allah, tak saya lagi taat kepada Allah, tak saya lagi mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piye mana lagi kita nak kembali pada Allah? Sebab tu saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal pun nak rekas kerana hadis dia panjang lagi. Tahun ni cubalah kita buat betulkanlah niat kita. Orang panggil hijrah. Hijrah ni adalah peranan besar di dalam Islam, adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Kerana umur malam ni diberi orang kecek mula-mula sekali, maka untuk kecek masalah hijrah. Kerana kita telah maklum bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat kerja agama dana di Mekah 13 tahun. Lama mana 13 tahun di Mekah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah latih Nabi sebagai Rasul, sebagai jadi Nabi, sebagai jadi Rasul umur 40. Dan Rasulullah buat usaha di Mekah 13 tahun. Macam-macam kesusahan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana masa Rasulullah dilatih oleh Allah jadi Rasul, orang panggil masa tu orang panggil zaman jahiliah. Zaman kedudukan orang penduduk Mekah pada masa tu adalah jahiliah. Amalan buruk, rusak. Sebagaimana kata Huzaifah radhiyallahu anhu, inna kunna fi jahiliyah wa syarram. Sungguhnya kami ya Rasulullah adalah masa jahiliyah. Duduk kami adalah kami ni fi jahiliyah, masa dalam jahiliyah, dan duduk dalam jahat. Masa sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Huzaifah sendiri, adalah kami semua ni duduk dalam jahiliyah, jahat. Gapo amalan jahiliyah hak besar? Ulama royak bagi kita 5 perkara. Pertama sekali syirik, yang kedua zina, yang ketiga mabuk, yang keempat berjudi, yang keempat perang sama sendiri, membunuh di antara satu sama lain. Ini orang panggil amalan jahiliah dan jahat karuk setara mana kedudukan mereka. Dan Nabi SAW dilatih oleh Allah seru untuk hajak masyarakat keadaan lagu ni. Lama mana Rasulullah seru 13 tahun. Macam-macam diuji oleh Allah Ta'ala. Macam-macam orang kafir buat kepada Nabi SAW. Setengah-setengah sahabat dibunuh, setengah-setengah sahabat dikatak, digodel. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak jadikan dia sebagai asbab untuk intisharuddin, untuk berkembangnya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun di sana susahnya Nabi buat kerja agama Allah Ta'ala, dialami oleh Rasulullah dan juga salah sahabat radhiyallahu anhum. Setengah-setengah sahabat dibunuh sebagaimana Sumayyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang syahid awal sekali dalam Islam bukan orang laki-laki, iaitu di kalangan orang perempuan lah, iaitu Sumayyah keluarga Ammar bin Yasir, ditikam oleh Abu Jahal di Kamalua, tengok syahid.
Dan setengah sahabat saat itu digoda dikata. Sebagaimana Khabbab al-Arat radhiyallahu anhu. Awal-awal dia masuk Islam. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang kafir katak goda dia. Akhir sekali ambil dia panggil di atas bara api. Hingga lemak-lemak dan darah yang keluar daripada belakang Khabbab al-Arat radhiyallahu anhu dapat memadamkan bara api. Satu hari Nabi Khabbab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doalah kepada Allah. Jangan Allah Taala uji aku teruk sangat. Takut kau dapat ada uji yang berat lagi. Takut iman dia terucuk. Kalau setara ni tak apa," dia kata. Setara mana? Setara lemak-lemak dan darah yang keluar daripada belakang Khabbab dapat madamkan bara api, dia kata tak apa lagi. Setara ni tak apa lagi. Takut bimbang kau dapat ada lagi. Sebab seorang itu jangan mengaku seorang beriman dengan Allah sehingga dia diuji oleh Allah. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah seka manusia bahawa mereka itu berkata, kata dengan mulut, amanna, kami telah beriman dah. Wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum lagi diuji. Habis itu kata Khabbab, dia bimbang takut kau dapat ada uji yang paling berat lagi teruk pada ni, takut iman dia terucuk. Lepas tu pada masa tu saudara dirahmati oleh Allah, adakah Nabi doa? Sedangkan Khabbab suruh Rasulullah doa. Tak. Tapi Rasulullah targhib lagi kepada Khabbab. Wahai Khabbab, sungguhnya orang dulu-dulu pada kita, apabila mereka itu beriman dengan Allah, apabila mereka itu beriman dengan Allah, maka setengah mereka itu didatang dengan sisi-sisi tak di atas kepala, kokok tengah tubik otak-otak. Dan setengah mereka itu didatang dengan gajin si, belah, letak di atas kepala, belah, terbagi dua, terbelah dua. Sebagaimana kisah Qutila Ashabul Ukhdud. Amal pun tak kena panjang dah kisah tu. Mereka itu tak tinggal juga agama mereka. Macam-macam orang dulu kena. Maka pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat sebagai asbabun nuzul ayat. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguhnya Allah Taala telah buat ujian di atas orang dulu-dulu. Uji setara mana? Sehingga Allah Taala mengetahui, tahu yang mana beriman sebenar, yang mana beriman dusta. Hak mana iman sejati, hak mana iman walala. Ini nak ayat ujian iman terhadap sahabat di masa berada di Mekah. Walaupun letih, kena godek, kena katak setara mana, tapi Allah Ta'ala tak jadikan dia sebagai asbab untuk intisyaruddin, untuk kembalikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila dahsyat teruk sangat berlaku perbuatan orang Quraisy kafir musyrikin Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak lemah, tetap seru hingga agama Allah Taala. Hajak manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, berkatalah la ilaha illallah, nasib kamu akan dapat kejayaan. Siai malah macam-macam ditagur, dikata macam-macam, tapi Rasulullah tetap berjalan. Sehingga sahabat ni banyak masuk Islam di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Akhir sekali puak ni telah buat utusan, buat isyarat, iaitu di Darun Nadwah, bahawa Muhammad ni tak boleh taruh dah. Pasal apa? Kalau dia taruh lagi, nak saya agama kita iaitu kedudukan masyarakat jahiliah dia akan hancur. Lebih-lebih lagi Abu Jahal sendiri. Abu Jahal ni dia adalah orang yang menentang Nabi paling kuat sekali. Dan dialah pada musyarat di rumah Darun Nadwah, dialah sebagai peranan musyarat, ketua musyarat. Panggil semua setiap kabilah, setiap suku untuk mari buat musyarat. Macam mana nak cop riwayat supaya Muhammad ni jangan buat kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita, putusan Abu Jahal sendiri, dia kata di kalangan buat kita suku ramai-ramai ni tidak lain tidak bukan, iaitu kena hantar orang pemuda
setiap kabilah, setiap nasab, setiap suku bangsa ni hatta seorang untuk buat pembunuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka musyarak hari Khamis, musyarak lek pagi. Lepas tu belum pada zuhur lagi, Allah Taala telah hatta Jibril alaihissalam bagi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wahai Muhammad, Allah Taala telah izin kamu untuk hijrah daripada Mekah untuk pergi di Madinah. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat selalu pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wayak pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, malam ni kita kena hijrah. Dan Abu Bakar ni rekah ceritanya, selalulah Abu Bakar wayak sambut. Iaitu apa? Wahai Rasulullah, buat apa kena hijrah? Sanggup, tapi dia tanya juga sikit, buat apa kita kena hijrah? Jawabnya kerana Jibril meriwayat bahwasanya buat Quraisy dia telah buat musyarat bahawa aku akan dibunuh. Dan Allah Ta'ala ni telah izin aku untuk berhijrah. Dan awal sekali Nabi SAW hajak untuk berhijrah bersama, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya rapat dia. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang paling rapat dengan Nabi sekali adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ketika dua orang ni berada dalam gua, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nak ayat kata Sayyidina Abu Bakar ni isbat dalam Al-Quran adalah sahabat Nabi. Sebab tu ahli tafsir telah mengatakan siapa kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi, dia ni dihukum kufur. Kerana dia isbat dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran. Kalau orang lain ulama kata kalau ahli bid'ah ya. Tapi saya siapa nafi kata Abu Bakar ni bukan sahabat Nabi, dia ni adalah kufur. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Rasulullah hajak Abu Bakar untuk berhijrah, selalulah Abu Bakar. Kerana dia buat persiap-persiap dah. Dia telah buat persiap-persiap dah. Dengan kain, duit, pitih, dia pun siap belakang dah. Apabila Rasulullah hajak, selalu dia. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada malam Jumaat waktu malam buat-buat ahli bunuh, kaki-kaki bunuh telah masuk untuk buat pembunuhan Nabi, untuk riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka itu masuk, Rasulullah pun tahu. Rasulullah pesan pada Ali dengan rekah cerita, wahai Ali, mungkin dia tempat duduk, tempat tidur aku. Maka Rasulullah tubik. Rasulullah buat wayak pada Allah Subhanahu Wa Taala, baca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Baca ayat ni serta dengan hamba pasir. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Rasulullah baca ayat ni hamba pasir puak duk jaga tu, duk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk tunggu. Takut Nabi tu baik semua terlelap jenera belakang. Apabila jenera Rasulullah pun tubik. Serta dengan pasir ada di atas kepala mereka. Sedar-sedar pasir penuh. Tapi Rasulullah telah pergi dah. Dia khabar terlelap, masuk dia untuk nak bunuh. Tapi nak bunuh orang duk tidur ni dengan kasih selimut itu tak sedap. Maka dia heret kat kain. Tengok dia dapati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duk tidur tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, di mana Muhammad? Ali kata tak tahu. Tak tahu kerana dia apa kerana tak tahu, Allah Alam. Kalau kita agak akhir sekali mereka carilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semasa berjalan nak royaknya kasihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada Nabi setara mana? Semasa berjalan daripada Mekah, Sayyidina Abu Bakar berjalan dengan Nabi ni, keduk depan, keduk mai duduk lek belakang, keduk lek kanan, keduk lek kiri. Itu berjalan ni Abu Bakar. Jalan lek malam, kita tak ada. Kalau orang jalan biasa ni, orang jalan dua-dua gitu ya. Kalau depan, kalau belakang, kalau abdenim. Tapi Abu Bakar tak. Jalan dengan Nabi ni
Kek duk dapat. Bodoh le duk dapat, mari duk le kanan. Kek mari duk le kiri, kek mari duk le kanan. Kek duk le belakang. Tu macam apa cocok Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, buat apa mu jalan lagu ni? Buat apa jalan lagu ni?" Jawab Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, ketika aku berada depan kamu, ketika aku duduk depan kamu, aku mari khawatir dalam hatiku, bimbang-bimbang takut orang mari nak bunuhmu masuk lek belakang Rasulullah. Mari masuk lek belakang. Maka aku mari duduk lek belakang, kerana kalau orang catang tekak tak kena mu ya Rasulullah, kena aku mudah lagi. Bodoh lek belakang, mari duduk lek kanan pula. Dia duduk lek kiri pula. Aku mari duduk lek kananmu, kau duduk lek belakang. Mari khawatir dalam diri aku. Kek ahli mana? Puak nak kan tanu orang panggil. Puak ahli mana, panah tu panah nak panah mari kena pada kamu. Tapi kalau ketika aku ada ya Rasulullah, ketika dia menghantar nak panah mari tak kena mu, kena aku. Begitulah berjalannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Nabi sampai di Gua Sur. Apabila sampai di Gua Sur, dia bukan gua kalau kita tengok, kalau sebut kata gua kita rasa kata tam jayai. Gua besar itu dak dia lupa gitu ya. Orang biasa pergi Mekah boleh tengoklah gua tu besar mana. Lupa luas mana. Maka bila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Abu Bakar kata hazam makan khair. Ini tempatmu duduk. Nanti luar dulu ya Rasulullah. Tak usah masuk lagi. Hingga aku bersih dulu. Kerana Abu Bakar bimbang, takut dalam lupa tadi ada ular, ada jekeng, ada kala, atau ada singa dan sebagainya, ada serigala ke dalam tu. Takut bahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, nanti di luar dulu." Rasulullah pun duduk di luar. Abu Bakar masuk. Masuk buat cuci sudah siap dalam lubang tadi. Maka kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, anzil." Wahai Rasulullah, turun mari. Maka dalam riwayat kata fanazala, maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dalam gua, sekali lagi ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, in uqtalu." Wahai Rasulullah, jika aku dibunuh. Wahai Rasulullah, sekiranya aku dibunuh, aku mati. Fa ana rajulun wahidun minal muslimin. Maka sungguhnya aku ya Rasulullah seorang laki-laki salah seorang pada orang Islam ramai-ramai. Wa in kutilta, dan kamu dibunuh ya Rasulullah, kalau kamu dibunuh halakatil ummah ni hancur berasa selalu. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini buat pengajaran bagi kita. Abu Bakar kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku dibunuh, aku mati tak apa. Kenapa? Kerana aku ni salah seorang daripada Islam ramai-ramai. Wa in kutilta, kalau mau dimati, dibunuh ya Rasulullah, halakatil ummah akan hancur selalu." Kerana Rasulullah adalah orang yang nak bawa umat selamat daripada azab Allah untuk menjayakan umat. Sampai tu aku mati tak apa, tapi mu mati tak boleh. Selagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak wayaknya faham Abu Bakar apa yang maksud ya Allah Taala hantar Nabi. Nabi adalah seorang yang bawa umat selamat. Sampai itu Nabi nak mati tak boleh. Dan kalau kita nak selamat, turutlah jejak Nabi, jejak langkah Nabi. Selagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ambil satu lagi untuk panjang sikit, tapi tak sampai dengan hijrah, tapi untuk kita ni ambil faham supaya kita mengertikan kedudukan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Taala latih kita, dia pilih kita jadi kita umat Rasulullah. Tak ada dah nak lebih pada umat daripada umat Rasulullah, nak lebih pada kita jadi umat Rasulullah, jadi orang Islam, tak ada dah. Lepas tu saudara dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku dibunuh tak ada apa. Tapi kalau mu dibunuh, halakatil ummah hancur." Kita ambil perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipelanggar dengan doa Nabi di perang Badar. Kalaulah kita baca dengan teliti, kalau kita tawajuh sungguh, kalau kita ada fikir sungguh, kita akan fahamlah maksud hidup kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang, selagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
bahwasanya perang dalam Islam yang paling bersejarah sekali adalah perang pertama, iaitu perang Badar. Masa perang Badar ni Allah Subhanahu wa taala royak dalam Al-Quran, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Wahai Muhammad, mu ingatlah ketika kamu istighasah, ketika kamu doa, ketika kamu minta, ketika kamu dongai. Kata mudah-mudah, dongai ni orang panggil royak hak tula. Ambil petai sampai cerah. Kenapa pula Nabi SAW istighasah pada malam itu? Kerana orang Islam sikit sangat. Kalau nak bertanding dengan orang kafir, orang Islam pada masa tu nya 313 orang. Pedai alat tak ada, kuda tak ada, tak sempurna belaka. Tapi orang kafir 1000 orang lebih. Setengah riwayat kata lebih lagi, 1000 lebih. Tapi dengan pedai, dengan alat cukup, kuda cukup sempurna. Sebab tu kalau tengok di segi zahir, kalau bertepuk pak, ya Allah, orang 313 orang. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada malam tu Nabi SAW tak tidur sampai cerah. Istighasah dengan Allah Subhanahu Wa Taala hingga kain selindai jatuh, kain duk sempah atas belakang ni jatuh. Abu Bakar ditepuk belakang, ya Rasulullah, pada dah Allah Taala terima. Rasulullah royak gapo pada Allah. Doa hak tula ya. Ambil ibadah puasa terus dekat-dekat subuh. Tak tidur sampai cerah. Seorang sahabat kata, aku tengok orang lain pada malam tu tidur belaka, jenera belaka, lelak belaka, tapi Nabi SAW tak tidur sampai cerah. Apa Rasulullah royak pada Allah? Allahumma in tahlik hadhil asabah min ahli al-Islam fala tumbad fil ardi abadan. Ya Allah, kalaulah Engkau menasa, Engkau menghancurkan, Engkau matikan hadil asabah min ahli Islam, ini golongan pada orang Islam, iaitu 313 orang ni, ya Allah, kalau mati buat ni, beracun buat ni, berasa buat ni, fala tu'bad fil ardi abadan, maka tak ada orang nak sembah mu dengan sampai kiamat. Walaupun aku masih hidup, tapi tak ada orang nak sembah mu, ya Allah, hingga sampai hari kiamat. Tak ada orang nak ibadat pada mu hingga sampai hari kiamat, ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku mati tak apa, tapi mu mati hancur umat. Tapi Rasulullah royak di perang Badar, ya Allah, kalau 313 kali mati, tak ada orang nak ibadat di atas muka bumi sehingga sampai hari kiamat. Dari di sini dapat kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah orang diutus oleh Allah untuk bawa rahmat, untuk selamatkan umat. Kita juga sebagai umat tanggungjawab untuk bawa umat, untuk bawa manusia, untuk bawa umat Nabi ni selamat daripada azab Allah Ta'ala. Dan di situ saudara dirahmati oleh Allah, berpuncanya Allah Ta'ala beri kemenangan pada sahabat, dan Allah Ta'ala beri kemenangan sahabat 313 orang, berpunca situlah. Daripada 313 orang naik siapa? Berpuluh-puluh ribu siapa kan? Nabi SAW sahabat di Haji Wida 120 ribu lebih. Karena sahabat 100 lebih kurang 124 ribu. Ada mati tengah-tengah tu. Lebih kurang ulama kata 124 ribu. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa nak we tahu bagi kita hijrah? Nabi SAW telah duduk di gua 3 malam. Kita bisa kita melakukan isu tak kuat. Kita bisa hasilkan oleh aku. Setengah jet dah ni. Yang wis jet ni. Apa dah? Boleh. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sila ustaz. Ni nak habis saudara. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak kubur mana pula tak tahu agak. Nabi SAW berada di gua. Lama mana? 3 malam. Dan apabila
Nabi masuk dalam gua tadi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu penghunjuk kaki. Wih, Nabi tidur rehat. Dan Abu Bakar tak bergerak. Dalam riwayat, setelah lamanya Nabi digenegur di atas paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar ni disengat, kata setengah riwayat disengat oleh kala atau lipe. Tapi Abu Bakar ni nak bergerak takut jaga Nabi. Kasihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi setara mana. Kasihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi setara mana. Tak gerak dia. Tapi kerana disengat, bisa sengat teh kalau tadi atau lipai ceking ketik dia, setengah riwayat kata ular. Maka nangislah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah terlelap duk jadi tidur tadi, maka titiklah air mata Abu Bakar di atas pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila titiknya air mata Abu Bakar, maka Rasulullah celak tengok, tanya Abu Bakar, air pun ni dekat ceritanya, air pun ke, air hujan ke? Maka jawab Abu Bakar, kata bukan ya Rasulullah, tapi air mata aku, kerana aku disengat oleh penata yang buas. Maka dengan aliyu Nabi tenang Abu Bakar. Kata setengah riwayat, Rasulullah ambil ni di tempat kena ketik tadi. Siapa masa pula saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu dia dan sebagainya, wallah alam lah. Orang kafir mari duk cari Nabi. Maka ketika tu Abu Bakar gelisah. Nampak tak tenang, nampak serabut. Nampak Rasulullah ni serabut sangat. Itu Abu Bakar ni serabut sangat. Maka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, apa nampak mu gelisah sangat? Nampak susah sangat?" Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, tak susah kerana ya Rasulullah. Kerana kaki orang kafir duk nampak layar, kok depan. Sekiranya mereka itu tengok di kaki mereka, dia akan nampaklah kita berdua." Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Abu Bakar, kalau dia akan tengok kaki dia akan nampak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Abu Bakar, kamu suka kita dua orang kena kita duduk lain?" Tidak, Allah Ta'ala yang ketiga. La tahzan innallaha ma'ana. Mu tak usah duka cita lah, tak usah duk serabut lah wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Apabila Rasulullah royak pada Abu Bakar kata Allah bersama dengan kita, maka ketika tu tenanglah hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok sini apa Abu Bakar ni tak yakin ke? Dia manusia, dia biasa. Orang panggil sifat lupa tu ada. Galik. Kadang-kadang mari lupa, tak ingat. Kata Allah bersama. Allah Taala akan tolong bersama dengan orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ni lah, kalau bandingnya mudah-mudah lah, duk galik-galik. Kita ni berakhir tengok orang kulit belakang gitu. Buat tengok orang kulit dia tengok, mula-mula nak kita tengok tu tahulah kata tu dalai duk main. Sama nak jadi ulah hana wayah, nak jadi ulah hana sa'i, nak jadi ulah hana. Tapi dia duduk lama-lama boleh 2 jam dia tengok orang kulit lama dah sa'i teriak kata. Kau sa'i teriak. Tak kena nyanyalah sa'i kalau. Patut kata, "Hei tok dalai, aku kelupa." Dia kata sa'i sendiri tak tok dalai. Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan ni Allah Taala belaka. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah bersama dengan kita, marilah tenang yakin semula pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas tu saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semasa Nabi berada di Gua Tur, siapa pergi makan pada Rasulullah? Iaitu Asma binti Abi Bakar. Asma lah orang yang pergi makan kepada ayah dia dan Rasulullah. Dan orang juga cari berita siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Lek pagi dia turun Mekah, lek malam dia naik jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata Islam ni nak maju apabila dapat bersatu. Apabila dapat kerja sama.
Saya nak orang Tino kerja sama dengan ayah dia, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letih 3 hari duk naik akan dia. Patut Abdullah ni orang bawa berita, Abdullah anak Abu Bakar juga. Orang bawa berita turun Mekah, gapo lah kata gini. Nah, gapo orang Mekah duk cari. Patu malam nak jumpa dengan Nabi royak sikit-sikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sana iaitu 3 hari, 3 malam berada di Gua Sur. Lepas tu berakatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah. Selagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa di Madinah disambut oleh orang Madinah dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz tala'al badru alaina. Tak payah membaca dah kerana ringkas masa. Selagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas tu apa Rasulullah buat awal sekali iaitu buat masjid. Buat masjid Quba. 4 hari Rasulullah buat dari situ, lepas tu Rasulullah pergi lagi hingga dia beli tanah buat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW telah buat kerja berada di Madinah 8 tahun. Cukup 8 tahun, maka banyak dah sahabat. Banyak orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Rasulullah kelik semula ke Mekah. Orang panggil patah Mekah. Setelah buat kerja agama Allah 8 tahun di Madinah. Ruang beratnya adik tu 13. Lepas tu bagi duduk Madinah pula 8 jadi 21. Maka Nabi SAW ambil sahabat untuk pergi patah Mekah. Bawa sahabat banyak mana? 10,000 lebih. Lebih kurang 10,000 orang sahabat. Kelik patah Mekah, buka Mekah. Dan Abu Quhafah, iaitu pak pada Abu Bakar masuk seletek masa tu. Tekah Abu Bakar tinggal dia ada dalam kufur lagi, tak beriman dengan Allah. Tapi apabila masuk buka Mekah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ambil ayah dia mari jumpa dengan Nabi. Lepas tu Rasulullah pergi di dada. Sebelum pada tu Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, waktu tak nanti aku pergi rumah dia, tak kira aku jumpa dengan dia kerana dia tua dah. Maka Abu Bakar kata, dia lah kena mari canggung ya Rasulullah. Maka Abu Quhafah tu masuk Islam. Selagi dirahmati oleh Allah, apabila sudah patah Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelik semula di Madinah. 2 tahun pula. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kelik sahabat pula. Bawa sahabat kelik semula pula untuk buat haji wida. Bawa sahabat banyak mana? 120,000 lebih. Di sini selagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh pada Mekah awal sekali 2 orang. Tumbuh daripada Mekah 2 orang. Iaitu dia dengan Abu Bakar. Dia dengan Abu Bakar. Tumbuh pada Mekah. Tapi dia kelik-kelik yang kedua, masuk mula ke Mekah, bawa sahabat banyak 10,000 lebih. Tapi kelik yang ketiga, bawa sahabat banyak 120,000 lebih untuk buat haji wida. Dan agama Allah Ta'ala telah sempurna dalam jangka 10 tahun. Ruang berat semuanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Walaupun di Madinah suta, tapi kerana pertolongan sambut orang Madinah, dan orang Madinah pula sanggup hijrah pergi pada tempat lain. Walaupun suta Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kerja di Madinah, tapi Allah Taala jadikan tersebut asbab untuk intisyaruddin, untuk mengembangkan agama Allah. Sampai itu apabila Rasulullah kelik di Mekah semula, bawa sahabat 124,000 lebih kurang untuk buat haji wida. Dan pada masa itulah di Padang Arafah Allah Ta'ala telah turunkan ayat tanda kesemenangan agama Allah. Dengan Nabi buat perjuangan ke depan di atas agama Allah dengan hijrah dan juga nusrah, maka Allah Ta'ala telah jadikan asbab untuk berkembangnya agama Allah, untuk sempurnakan agama Allah. Hingga ayat ni tak pernah turun pada Nabi-Nabi dulu. Walaupun Nabi dulu buat usaha. Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Musa beratus-ratus tahun, Nabi Isa juga beratus tahun. Nabi Isa diserta dia buat dakwah. Nah, lebih kurang 3 tahun itu ya. Tapi agama Allah tak sempurna. Tapi dengan pengorbanan Nabi dan juga sahabat, 23 tahun Allah Ta'ala turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Nah, ayat kata agama Allah Ta'ala ni tersebar
Pergi jauhnya, derahnya iaitu dengan hijrah dan juga nusrah. Sebab tu saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamba pun nak break sekat ni sikit untuk kecek hijrah. Lepas tu kita ni sebagai umat, kita nak duduk lagu mana? Tidak lain tidak bukan kerana hijrah ni adalah ubah. Hijrah ni ubah, beralih. Kita nak hijrah, nak jadi sebagaimana hijrah orang Mekah pada Madinah, ya tak ada dah. Kerana lepas pada patah Mekah, ya tak ada dah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lepas pada patah. Lepas pada patah Mekah tak ada hijrah. Tapi ada walakin jihad di mana? Adanya iaitu hijrah untuk jihad dan juga hijrah perangai kita tak molek, dan kepada molek ni kekal hingga sampai kiamat. Sebab tu amun nak seru sebagai akhir tahun ni hijrah ni kita kena ubah. Perangai kita, kedudukan kita dulu. Amun nak seru dengan secara umum. Perangai kedudukan kita dulu tak molek kepada molek. Sekurang-kurangnya orang panggil kita ni kena buat roh bocor. Orang dia buat roh bocor, ring rat patana cenambuk. Tapi kita hari ni kena buat gapo? Roh bocor, ring rat patana ciwit. Kena ring rat patana dah ciwit kita ni. Ni apa nak royak sikit, nak tek sikit je. Malah ni apa kecek ni, orang kecek dengan cepat-cepat kadu-kadu. Ni, tak ada kelolo, tak ada gapo. Akhir sikit ni nak kelolo sikit je. Kerana masa tak ada. Bakal bocah muai-muai tak ada buat umur dah kalau dulu. Kalau bocah gak. Tapi tu nak minta sikit lah akhir ni, kelola sikit. Gapo? Kita kena ubah dah. Perangai kita, kedudukan kita kepada ibu-ibu dan bapa-bapa. Lagu mana kedudukan kita dulu? Ni ubah mula-mula sekali. Kedudukan kita dulu nak ubah paling mudah kali iaitu buku masjid. Dulu kedudukan kita sebut kata masjid ni golek, orang Tina kita pun tahu. Hak ni hak dulu, hak tahun lalu. Kalau orang kita tanya Assalamualaikum, jawab orang Tina kata Waalaikumsalam. Bemat kano ni? Jawab orang Tina kata bemat tak ada. Amu ada kerja ngaya ni. Oh gitu kan. Faham kano? Dia pergi sejai. Lepas tu orang Tina pun tahu tak lama tadi kelai. Nah, itu orang panggil kedudukan kita dulu. Kalau orang pergi belum zuhur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bemat kana? Dia pergi sejai. Lepas tu, tak lama tadi kelai. Lepas tu dulu. Lepas kalau kelai pagi pula, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bemat kana? Bemat pergi ke datai. Lepas tu, kena kita tengok. Kena kata, kau milih kaya kelai. Apa nak kubik dulu, tak kena bayar ke? Bahasa mereka kuping camkat. Dia masuk dulu, pas nak kubik dulu kena bayar ke? Lepas tu nanti orang bayar dia kan ada apa dah. Kacak gitu tu, pas itu sampai kau milih, bini pun tahu. Kau milih kagak kelai. Otu orang panggil tahun lalu. Lepas tu tahun ni, ubahlah kita. Lagu mana? Kalau orang di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bemak kana, pergi sejai. Lepas tu amal kerja ngaya, kena kita tengok, kalau dia pergi sejai tu. Boleh juga kalau zuhur ni juga 1.5. Kakak kedua ni dia baca Quran zikir. Ni jadi awal dah. Hatu orang kita panggil kena tukar ni. Lepas tu kalau orang gila pagi pula, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Memang tak ada tak ada. Jadi kana? Di kedatai. Lepas tu amun dah kerja ngaya, tagi kelai tu orang panggil. Di kedatai kita duduk sultan, di sejik kita duduk lama. Lepas tu saudara dirahmati oleh Allah, amun nak seru juga kalau kita ni tak biasa lagi bertaubat dengan Allah, tak biasa lagi kita kembali pada Allah, tahun ni kita ubah. Sebab hijrah ni orang panggil beralih. Taubat tu pun kena beralih. Taubat tu pun kena beralih. Kata Sahlul Tastari radhiyallahu anhu, dia katakan at-taubatu, bermula bertaubat ni al-intiqalu minal ahwalil mazmumah ilal ahwalil mahmudah. Bermula taubat ni apa? Iaitu intiqal, beralih minal ahwalil mazmumah ilal ahwalil mahmudah. Beralih daripada tempat yang dikeji pergi pada tempat yang dipuji. Habis tu dulu kita tak berakhir dengan masjid, kita nak taubat dulu. Sebab kalau kita duk taubat dalam tempat maksiat, selama tu dosa kita jadi apa oleh Allah. Pepatah sia dia katakan, ronghai nak kelang sai pun mengarai tahi nafta.
Sedap ke mahal. Rong hai nak kelang sai pun. Merai tahi namta. Teriak lah tengah hujan, bila nak nampak air mata. Sampai tu kalau kita dah teriak lah hujan, sama tu tak nampak air mata kita. Lebih lagi, lari hujan masuk dalam selorang kau terus. Lepas tu sampai tu kita hari ni nak taubat kita, tempat paling molek sekali adalah masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tu builah satu orang Tino semua, builah satu orang pada apa kita, royak ke dia kata, piye dia orang ber Allahu Akbar, ber orang ber nu, tak kita dah tahu itu ular tu. Jangan jadi sebagai mana orang Muhammad. Orang Muhammad ada tapi sini buat ada juga ber ni. Bawa punya orang ber Allahu Akbar. Lagu mana? Baik. No orang baik dah suruh. Lembu tak dah leh laki. Suruh tak laki ke leh lembu. Lepas tu tak laki pula. Tak ada podah kalau bini suruh. Kalau suruh pergi sejak. Nepek. Kalau suruh pergi leh lembu pakai pergi selalu dah. Tapi sini tak kena leh. Lembu lepas belakang. Lembu lepas no. Tak kena leh. Sebab tu, apa dah banyak ni secara dirahmati oleh Allah. Kita kena pelai. Orang panggil kena pakak. Nyakit hobek dulu duduk lagi. Allahu Akbar. Orang bersejik. Tu laki pula geliak semua. Nak lengah habis menebah. Dia dah lengah dia orang ber. Tekah orang tak ada nebah tak lengah. Bawa bini kata, bawa tu laki kata kamu lengah bila nebah ni. Bawa molek tu laki. Bini pula kena operasi dah. Kena operasi sete. Dia kata kan? Ada lengah baik rumah ya rumah. Bawa molek ambil dikawin, datang ke amal laki. Dia tidak sungguh. Habis tu kita hari ni secara mati oleh Allah, kita kena pakak. Pakak ke apa? Tolong-tolong dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit bapa nak kira kata ni. Selagi dia mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hak akhir kita kata ni berapa kali akhir apa? Untuk orang Tino ni, kerana Abu tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin bagi Abu Las duk dalam bab hak zauj ala zaujah, hak tok laki di atas isteri. Gapo hak tok laki di atas isteri? Besar sekali, iaitu hendaklah dia kena doa untuk kebaikan tok laki. Nabi SAW ada bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan. Amun nak royak ni apa ni, kerana tengok malam ni ramai Tino. Tino penuh. Lepas tu nak royak sikit lagi ke Tino ni. Nabi SAW bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, iza salat, apabila dia telah semayat dah, dia sudah semayat, walam tad'u li zawjiha, padahal dia tak doa bagi tok laki. Doa bagi, bukan doa atas. Doa bagi, doa kebaikan. Dia sudah semayat dah, semayat waktu fardu ke, sunat ke, tak ada sebut. Waktu semayat, iza salat, apabila dia tak semayat dah, walam tad'u li zawjiha, padahal dia tak doa bagi tok laki dia, ruddat alaiha salataha hatta tad'u li zawjiha. Nah, semaya ditolak atas dia sehingga dia doa bagi tok laki dia dulu, baru semaya dia diangkat oleh Allah. Kalau tidak duk situlah. Sebab tu amun nak kira pada Tino, tolonglah doa dengan Allah. Sudah maya doa, terdoa untuk kita, waktu doa kata untuk suami kita. Jangan kita buat tak doa. Kalau kita tak doa, maka semaya kita di dekat situ. Ada seorang perempuan amun royak muzakarah di masjid hari Jumaat. Royak baca hadis ni, dia boleh tabir. Dia katakan, ustaz, kita doa semua pada apa kita. Kita pula alhamdulillah muncullah ambo sendiri baru temu juga hadis ni, baru royak juga ahli ambo. Lepas tu makna dia mama dia kan. Doa untuk laki doa gapo? Jawab mama dia lalai kata doa jangan bini sore lagi. Kata hak tu tak kena doa. Kita buat jadi molek, jaga akhlak kita, jaga perangai tubuh kita bersiap sikit lah. Tak lagi dan anak bini lain. Ni kok kalau kopoh doa. Ni nak kata kau orang, dapat kata kau orang, nak kata dia kita kecek apa orang. Selagi dirahmati oleh Allah SWT, banyaklah lagi yang kita kena ubah diri kita ni. Amun nak kira semula pula kepada bapa lah. Amun pun bapa naik kat ni tu mula dia nama mak. Mah bapa naik jadi tukar lah nama. Jadi ambil halai dengan muhtar, kenalai dengan ketan, lalai titik. Lalai dah. Jadi halai dengan muhtar. Apa kan lalai dah.
Dia pasal dia dah. Tadi lu kecek wasik dak apa tu bo orang pandai buat kereta dah. Tak ada orang pandai buat kereta. Kita baru pandai. Bo pandai pula ada orang pandai tu kan tak ada apa. Kau kenal lain. Kau seorang kita tak apa. Tapi itu orang pandai kereta kadang-kadang ijak break. Ni, orang tak ada break kita ijak break dah. Kita tepi tu sengah-sengah. Bo pandai. Sebab tu apa malam ni? Kerana kecek ni orang panggil tidak berkitab. Lagi pula ni kecek gaduh-gaduh. Maka sudah tentu ada kesilapan dan juga salah. Sebelum pada amanah turun ni, amanah minta maaf kiranya cakap yang amanah malam ni ada salah dan juga silap. Kerana orang panggil dalam 3 orang ni lebih hamba belaka ni. Ni lebih belaka, lebih hamba seorang ni. Omong lah. Omong lebih hamba ni. Ngapa lebih hamba? Hamba apa? 49. Amo 40 lebih juga, tapi lebih banyak, lebih 18. Jadi 57. Ngapa suh 2 hari. Nah, pahala ayat dia tak kena kecek dah. Sabit tu boleh dah orang tua kecek dulu. Lepas tu ada salah. Ni, tahu pun tidak sedak dengar dan sebagainya. Kerana malam ni orang panggil tok dalam muda. Lepas tu babo-babo ni. Dia ada lagi ni boleh dengar lah. Orang panggil boleh makan set. Sama ni nasi kabu itu ya. Nasi kabu pun kalau buh molek tak apa. Ni bosanya buh budu dulu. Lepas tu buh sama. Buh hulai lepas buh nasi. Tu selain tak. Orang buh nasi dulu. Lepas tu buh budu, buh sama, buh hulai. Baru sedap makan. Ni tak. Amal ni tak tahu si kabu jadi si kabu-kabu. Sebab tu aku minta maaf. Dan amal disulahi dengan apa jam dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.